أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا سهل ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beberapa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala curah beri kurnia kepada kita, khususnya dia mendorongkan kita kepada jalan yang betul ini. Di antaranya perkara yang besar yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu dia kurnia kepahaman agama. Kita dapat faham agama dia, kita dapat mengerti maksud-maksud agama, hukum-hukum hakam agama, dan juga dia mendorongkan kita supaya kita mendalami, supaya kita dapat mengetahui masalah-masalah agama. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak bagi kepada dia kebaikan yang besar, kebajikan yang banyak, Allah memberi faham kepada dia masalah agama. Di antara wasilah, tangga ataupun sebab-sebab bagi faham agama ialah kita belajar agama, kita tafaqquh, kita ta'allum fid din, belajar di dalam masalah agama. Maka di pagi ini kita nak belajar masalah agama dengan secara melalui kitab Safinatun Najah, kitab yang dikatakan kitab yang kecil sebagai basic, sebagai asas masalah fiqh yang rendah di dalam agama. Kita akan bermula pada kata pengarang kita Alamatul Bulugh pada halaman surat yang ketiga. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Alamatul bulughi thalathun. Bahasa Melayu dia ada terjemah di bawah tu, bermula tanda baligh. Tanda-tanda, kalau lebih tepat lagi, sebab alamat bahasa Arab kata jamak kalimah yang menunjuk di atas banyak perkara. Bahasa Melayu kita kata tanda-tanda atau segala tanda.
Tanda-tanda baligh, maksud dengan baligh bulu iaitu sampai umur mukallaf, sampai umur taklif. Seseorang itu sudah sampai masa wajib dia terima tuntutan syarak. Itu mana umur taklif. Kanak-kanak mula lahir dia tidak ditaklif, dengan mana tidak dituntut di atas dia, tidak wajib di atas dia terima tuntutan syarak. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib tudung aurat, dia tidak ditaklifkan. Kemudian ada satu masa bila dia berumur, dia sampai dah umur, mesti dia kena terima tuntutan syarak. Dia wajib sembahyang, wajib puasa, wajib tudung aurat dan umpamanya. Itu makna bulugh, dia sudah sampai umur taklif. Maka kita nak tahu kat mana kata dia sudah sampai umur taklif. Dia sudah sampai masa yang mesti dia terima tuntutan syarak, tuntutan agama, tekanan agama, paksa agama ke atas dia. Ini tanda dia. Tanda-tandanya salasun, ialah 3 perkara. Bila ada mana-mana salah satu daripada 3 perkara ini, mana seseorang itu sudah sampai umur taklif, dia mesti kena tunai tuntutan syarak. Yang manakah 3? Satu, pertamanya tamamu 15 sanatan. Sempurna cukup umur 15 tahun. Mana tamam, mana cukup. Kalau tak sempurna 15 tahun lagi, ada 1 hari, ada 2 hari, itu tak sampai lagi balik, tidak sempurna lagi, tak wajib lagi dia terima tuntutan syarak. Makna kalau dia mengerjakan perkara yang dilarang, tidak ditulis salah lagi dia. Tetapi bila dah dekat-dekat dengan nak balik, itu hampir balik, itu dipanggil murahiq bahasa Arab. Murahiqun, mim ra alif ha besar qaf. Murahiq, kanak-kanak yang hampir balik, ya, nama dia. Bila cukup 15 tahun dengan tahun qamariyah, tahun bulan, bukan tahun 365 hari setahun, tahun mudah kata tahun Arab lah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, tahun Hijriyah. Bila cukup time dia 15 tahun, itu sudah sampai umur taklif, sudah balik. Sempurna 15 tahun fi zakari, pada lelaki. Orang kanak-kanak lelaki pun siapa umur, wal unsa, dan perempuan. Ini ishtirak, bersekutu. Lelaki sampai umurnya dengan cukup 15 tahun, perempuan pun bila cukup 5 tahun, dia sudah sampai umur balik. Ini di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, di dalam pandangan Imam Syafi'i yang dia ambil kesimpulan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hujjah dalil Imam Syafi'i, kata sampai umur mukallaf, baliknya dengan 15 tahun. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, pada peperangan, kalau tak silap saya, peperangan Badar, peperangan Uhud, dia minta nak keluar berperang, minta dengan Rasulullah nak keluar berperang. Rasulullah tanya dia, awak, kamu berumur berapa?
Dia kata saya umur 14 tahun. 14 tahun Rasulullah kata tak payah keluar, tak boleh keluar. Pada tahun hadapan berlakunya peperangan Khandaq. Dia minta pula nak keluar. Rasulullah tanya, kamu umur berapa? Dia kata saya sudah umur 15. Dia boleh teruskan. Peperangan tidak wajib di atas kanak-kanak. Dia wajib di atas mukallaf, orang yang sudah baligh. Dari hadis yang tersebutlah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu kata baligh itu dengan umurnya 15 tahun. Itu di antara hujahnya. Kalau kita belajar kat kitab fiqh ini, kita lebih lagi kitab yang kecil begini, dia tak bawa marilah hujah-hujah dalil-dalil. Kerana kitab yang kecil ini sebagai bawa mari kesimpulan. Kesimpulan daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada dalil-dalil syarak yang lain, daripada ijma', daripada qiyas dan upamanya. Walihtilamu, dan yang kedua ihtilam. Ihtilam, maksud dengan ihtilam mimpi jima' serta keluar mandi. Itu maksud ihtilam. Bukan semata-mata mimpi jima'. Mimpi, asal ihtilam mimpi. Yang dimaksud pada syarak, bila kita baca di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia sebut ada di dalam hadis yang maksudnya sampai umur dengan ihtilam, itu maksudnya mimpi jima' serta keluar mani. Yang penting yang dimaksudnya keluar mandi, sama ada dengan mimpi ataupun dengan lain daripada mimpi. Bila seseorang itu keluar mandi, dia sudah balik sampai umur taklif. Mimpi sampai umur dengan ihtilam ini, dengan mimpi ini umum fi dzakari wal untha, pada lelaki dan juga pada perempuan. Lelaki bila ihtilam sampai umur, perempuan bila ihtilam sampai umur. Ihtilam litis'i sinin, bagi umur 9 tahun. yakni bagi seseorang yang berumur tak kurang daripada 9 tahun. Kalaulah seorang kanak-kanak itu umur belum 9 tahun, dia mimpi tidak balik. Maknanya yang paling rendah, yang paling kecil kanak-kanak yang balik umur 9 tahun. Tapi dengan himpun dengan ihtilam, himpun dengan mimpi. Sebelum daripada 9 tahun tidak balik, tak sabit keluar mandi pada syarak, tak ada sebelum daripada 9 tahun. Yang ketiga wal haidu, dan haid. Maksud haid iaitu keluar darah. Asal haid itu nama bagi darah bulanan bagi perempuan. Orang perempuan, kanak-kanak perempuan dan orang perempuan, kebiasaannya, tabiatnya keluar darah bulanan melalui faraj mereka. Maka darah yang keluar dengan secara bulanan itu dinamakan haid, darah haid. Bila keluar darah bulanan, maka kanak-kanak perempuan itu sudah balik. Itu tanda kata baliknya. Fil unsa, pada perempuan, ketentuan keluar mandi ini pada perempuan sahaja. Haid ini ketentuan dengan perempuan sahaja.
Tetapi syarat juga litis'i sinin bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Kalau keluar darah sebelum daripada umur 9 tahun, maka tidak dinamakan darah haid, dinamakan darah fasad, darah wusak. Ada maknanya ada luka ke, ada penyakit ke, yang penyakit yang menyebab bagi keluar darah. Itu makna tanda baligh. Maknanya kanak-kanak sebelum daripada berlaku 3 perkara ini, dia tidak wajib di atas dia tunai tuntutan syarak, mengerjakan kewajipan syarak, tinggal perkara yang dilarang oleh syarak. Tetapi wajib di atas waliul amri mereka, wajib di atas aulia, wajib di atas yang membicarakan pekerjaan mereka daripada bapa-bapa mereka, daripada ibu-ibu mereka, menyuruhkan mereka mengerjakan perkara yang wajib dan larangkan mereka daripada mengerjakan perkara yang haram. Wajib di atas ibu bapa lah mudahnya. Sehingga di dalam syarak wajib di atas mewajibkan ke atas ibu bapa menyuruhkan kanak-kanak dengan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan mesti dipukulkan sekiranya mereka meninggalkan solat ketika umur 10 tahun. Dan begitulah segala tuntutan syarak dengan qiyas di atas solat tadi. Solat satu kewajipan syarak. Bila dia tidak mengerjakan kewajipan syarak, dikira ibu bapa itu seorang yang bersalah, kerana dia tidak mendidikkan, tidak menyuruhkan anak-anak mereka untuk tunaikan tuntutan syarak. Kemudian di antara tuntutan syarak ke atas mukallaf bila sudah berumur, cukup umur taklif, tuntutan syaraknya kena bersembahyang. Pertama-tama kalau kita baca yang betul sebut di dalam hadis, wajib di atas ibu bapa menyuruh kanak-kanak dengan sembahyang. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Suruhlah kamu anak-anak kamu dengan solat sedangkan umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kamu pukulkanlah mereka kerana meninggalkan solat ketika sedangkan mereka berumur 10 tahun. Solat ada baginya syurut, beberapa syarat. Solat ada baginya rukun, juzuk-juzuk solat, bahagian-bahagian solat. Solat ada baginya sunat ab'ad, sunat yang seolah-olah rukun. Sekiranya ditinggalkan dia, ditutup jabar, ditutup tapungkan dia, tempelkan dia, membaikikan dia dengan sujud sahwi. Ada baginya sunat hayat, sunat-sunat yang seolah sebagai jadi perhiasan, yang tidak ditutup, tidak disuruh sujud sahwi apabila ditinggal akannya. Itu hubung kait dengan solat. Tak sempurna solat dan tidak sah solat sekiranya tidak solat itu tidak mencukupi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Oleh itu, bila dah kata wajib di atas kita menyuruh anak dengan bersolat, mesti kita kena suruh dia, mesti kita memberi pelajaran kepada dia tentang rukun-rukun dan syarat-syarat solat. Tidak ada arti kita suruh dia solat dengan kita tidak ajar rukun dan syarat baginya. Kerana solat yang tidak mempunyai rukun dan syarat tidak dikira solat pada syarak.
Berartinya kalau kita suruh sahaja kanak-kanak kita dengan buat bentuk solat, sedangkan solat itu tidak cukup rukun dan syarat, kita masih lagi dinamakan kita tidak suruh anak kita dengan bersolat. Kita masih bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala tentang kewajipan ini. Maka di antara syarat solat, bersihnya daripada najis-najis, bersih daripada hadas, daripada segala hadas yang tiga: hadas asghar, hadas akbar, hadas awsat. Tiga, semua hadas mesti bersih dan semua najis mesti bersih. Oleh itu mesti kita kena ajar anak kita, kanak-kanak, tentang cara membersihkan najis. Maknanya pertama-tama di dalam Islam mesti kena ajar anak kita membersihkan najis, menyucikan daripada najis. Macam mana? Di antara najisnya air besar dan air kecil. Kena ajar anak kita cara membasuhkan air kecil dia, cara membasuhkan najis besar dia macam mana. Itu mana kita nampak perkara ni kecil, tetapi perkara ni hubung kait sangat besar sangat, kerana dia jadi syarat bagi sah solat di sana. Oleh itu pengarang kita, cara dia bawa mari kitab basic ni, dia kena ajar cara menyuci daripada najis tadi. Itu nama dia, bahasa Arab kata istinja. Istinja. Oleh itu pengarang kata syurutul istinja'i bil hajari thamaniyah. Syarat-syarat bermula segala syarat istinja, syarat menyuci daripada air kecil dan air besar atau air besar, bil hajar, istinja dengan batu, thamaniyatun, ialah 8 perkara. Menyucikan daripada kencing dan berak ada boleh 2 cara dalam agama. Satu, kita membersihkan dia dengan melalui air. Ini yang selalu kita guna. Kita kalau tak guna air rasa tak boleh lah, kerana kita selalu sudah jadi adat biasa kita menyuci dengan air. Dan di sana boleh kita menyuci, membasuhkan najis kita itu, najis air kecil dan air besar tu dengan melalui batu dan upamanya. Tiap-tiap perkara yang keras yang boleh menanggalkan, boleh menarik, membuangkan najis itu pada makna batu. Syaratnya ada 8 syarat. Kalau tak cukup 8 syarat ini, tidak bersihlah cara kita menyucikan najis tadi dengan batu. Ini boleh kita guna di masa zaman moden ni, ketika kita naik kapal terbang, ketika kita ke airport. Setengah-setengah airport tu dia tak ada air. Buat airport tu habis banyak ratus juta, tapi air tak boleh masukkan. Masya Allah. Kita nak guna macam mana bila airport tak ada air, bila kapal terbang tak ada air, tidak dibenar kita guna air. Mesti kita guna, ambil kaedah istinja bil hajar, inilah gunanya. Dia ganti dengan perkara yang seperti batu, ticu dan umpamanya kertas akhbar, surat khabar, dia sudah sedia. Satu, ayyakuna bi thalathati ahjar, bahawa adalah ia istinja itu bi thalathati ahjar, dengan 3 batu. Itu yang dia terjemah bahasa Melayu tu kurang sikit, tu kurang tepat. Tak berapa tepat, kita betulkan sikit. Dia kata bahawa ada ia orang istinja. Dhamir, isim dhamir ia itu kembali pada orang, yang sebenar bukan kembali pada orang.
Sebab kalau kembali pada orang, mana syarat nak istinja dengan batu ni kena istinja dengan 3 orang. Jadi tak betul lah. Bahawa ada orang istinja itu dengan 3 batu. Orang nak istinja dengan 3 batu, bukan orang. Dengan 3 batu ni istinja. Syarat kita menyuci dengan 3 biji, 3 butir, 3 buah batu. Ambil batu 3 biji, 3 ketul untuk istinja. Dan ulama kita kata sama dengan 3 biji juga 1 batu, tetapi dengan 3 penjuru, 3 sudut, mana-mana tepat batu, jangan tepat yang sama. Di awal, di tengah, di hujung. Asalkan jangan satu tepat. 1 biji itu batu yang besar, yang panjang kita kata. Kita boleh guna 3 tepat, 3 kawasan, 3 bahagian bagi 1 biji batu. Boleh. Kerana sama saja. Kat sini 3 biji batu ada padanya makna yang boleh qiyas. Bukan perkara ta'abbudi, bukan perkara yang semata-mata ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu hikmahnya, yang kita tak tahu maknanya. Kalau sembahyang 4 rakaat, kita tak boleh nak qiyas. Semaya subuh 2 rakaat, kita tak boleh nak qiyas. Ini perkara amrun ta'abbudi, perkara yang bahasa kita kena ibadat mengikut apa yang didatang oleh syarak. Perkara yang didatang oleh syarak, oleh agama, ada kalanya perkara tu kita tak boleh nak fikir dah, terima betul-betul. Ada kala yang dia bawa mari tu ada maksud dia, ada matlamat dia, maksud dia. Seperti dia mengharamkan arak. Ada maksud dia, maksud dianya nak jaga akal manusia daripada hilang akal. Bukan semata untuk ibadat. Oleh itu tiap-tiap perkara yang menghilangkan akal dikira seperti arak kesemuanya pada hukum. Bukan kata lain pada arak tak haram, sebab hukum syarak dia mengharamkan arak saja. Yang mengharamkan arak, mana kita ta'abbud dengan itu. Yang bukan arak boleh kita nak minum, boleh kita nak mengereja. Dah, kat situ syarak ada matlamat dia. Matlamat dia, maksud dia nak jaga akal. Oleh itu tiap-tiap perkara yang sama dengan arak, maka diharamkan. Begitulah 3 batu ni matlamat syaraknya supaya jadi bersih. Tempat yang kita sapu, tempat najis yang kita sapu. Oleh itu bila hasil dengan mana-mana cara, dengan 3 kali, itu bolehlah. 1 batu pun boleh. Itu makna dia qiyas, nama dia. Itu dalil qiyas. Itu makna fiqh. Itu faham. Itu makna faham. Kalau kata tak boleh lain pada 3 batu, 1 batu 3 tepat tak boleh, itu tak faham. Itu nama tak faham lah. Tak faham maksud, tak tahu tujuan syarak. Sebab tu siapa yang menafikan qiyas, orang yang kata tak boleh nak qiyas, maka orang itu tidak ada faham baginya. Orang itu tidak fiqh, tidak ada fiqh baginya. Tak boleh nak panggil tok pakar, tak boleh nak panggil ulama kepada dia, kerana dia tak faham, tak ada pemahaman di dalam masalah agama. Satunya kena istinja dengan 3 biji batu, dengan 3 ketul perkara yang keras yang menanggalkan najis. Wa ayyunqiyal mahalla, dan yang kedua bahawa membersih ia akan tempat itu. Istinja dengan 3 batu tu dia kena membersihkan tempat keluar najis. Kalau dengan 3 sudah kita sapu dengan 3 batu, tempat itu masih lagi
basah, masih lagi tidak bersih, mesti kena tambah lagi. Maknanya paling kurang 3 biji. Bila 3 biji tak bersih, mesti tambah lebih daripada 3 biji lagi. Itu maksud mesti kena bersih dengan 3 biji itu. Yang ketiga, wa alla yajiffan najisu ataupun an-najsu, dan bahawa alla yajiffa alla yajuffa, bahawa tidak kering an-najisu oleh najis itu. Jangan najis itu sudah kering, kita buang air kecil, kita beri, sudah selesai 3-4 minit 5 minit dia kering lah. Tak ada, kalau kita tak sapu pun dia tak ada dah, kering dah. Tak boleh dah kita nak istinja dengan batu. Tak dapat, tidak, kena guna air dah untuk menyucikan tempat itu. Jangan sampai masa dia sudah kering. Wa alla yantaqila, dan bahawa tidak berpindah ia najis. Najis itu jangan dia berpindah kepada tempat yang lain. Kita buang air kecil, ada saluran dia melalui saluran dia dan ada di penghujung dia. Kalaulah najis yang keluar itu dia pindah daripada situ ke tempat lain, kena kaki kita ke, kena betih kita, tak boleh dah. Tempat betih tak boleh kita nak istinja dengan batu. Itu tak dapat, tidak dengan air. Wa alla yatra'a alaihi akhar, dan bahawa tidak kedatangan di atasnya oleh najis yang lain. Jangan najis lain mari kena di tempat itu. Di antara komen tajuk ni, air kecil kita, air kecil kita tu bila dia keluar, dia sentuh perkara yang keras di hadapan, batu ke kayu ke, kemudian dia kembali kepada zakat, kepada farad. Mana itu najis lain, bukan yang keluar. Bila dia sudah keluar, dia jadi satu najis. Bila dia datang mari semula, nama najis lain datang ke sini. Tak boleh dah kita nak guna batu. Ataupun kita buang air kecil ke atas satu najis. Najis itu merecik mari sampai kepada tempat keluar. Tak boleh kita guna nak guna batu. Mesti kita kena guna air. Itu makna tidak kedatangan najis yang lain. Itu satu yang kita kena tengok di dalam segi bahasa. Cuba kita belajar tengok. Alla yajiffa, alla yajuffa. Boleh jadi di sana, di dalam bahasa boleh jadi dua lurah. Boleh jadi 3 lurah. 3 bahasa boleh jadi satu. Jaffa yajifu boleh jadi jaffa yajufu, boleh jadi jaffa yajafu. Cuba kita tengok dia dalam bahasa lah. Ngikut dia baris itu, dia baris yajuffa. Yang selalu saya ingat yajifa. Batas saya kata boleh jadi ada di sana tu dua ke 3 bahasa. Seterusnya syarat yang ke-6, wala yujawiza, dan bahawa tidak melampaui ia najis, dia tidak langkah safhatahu, akan safhahnya. Safhah bagi seorang, wa hasyafatahu, dan juga tidak melampaui najis itu akan hasyafahnya. Apa safhah? Safhah iaitu tepi duburnya, bira-bira. Bira-bira duburnya, tepi-tepi punggung. Lubang keluar najis besar itu nama dia dubur.
lubang saluran tu. Lubang dia, saluran dia tu nama dia yang kat hujung tu nama dia dubur. Kemudian kat tepi, bira-bira kat tepi-tepi tu nama dia safhatud dubur, nama dia safhah. Dinding, seolah dinding dia tu, dinding dubur tu, itu safhah. Najis besar yang keluar jangan melampaui dinding ataupun tepi-tepi dubur tu. Misalnya dia melampaui banyak sampai kepada punggung, sampai kepada pohon, itu tak boleh. Tak boleh dah dengan batu, kena air tentu air. Dan nisbah dengan kencing, jangan melampaui kepala zakar. Kepala zakar yang dipanggil apa? Seperti jantung ayam tu. Tu makna jangan lebih kat situ. Kalau duk keliling kat situ boleh lagi. Kalau kena ke batang dia, kena ke humbi dia, ke akar-akar dia tu tak boleh dah. Kena ke pucuk dia tu saja. Ke pucuk, ke hujung tu. Jangan melampaui itu. Yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, dan tidak mengenai, tidak terkena akan najis yang keluar itu oleh air. Jangan air kena najis, yakni tempat najis keluar itu jangan dikenai air. Bila dikena air, mesti kena air dah, tak boleh nak guna lagi batu itu. Wa antakunal ahjar, dan bahawa adalah segala batu itu, batu yang tiga itu tahiratan, yang suci ia. Batu itu syarat batu yang suci, jangan batu itu yang kena najis. Kalau batu yang kena najis, kena air kencing, kena tahi dan umpamanya, tak boleh kita beristinja dengan dia. Maka tak payah masalah ni. Mudah-mudahan kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita seterus dengan kita boleh guna air lah. Kerana sekiranya kita dibala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan air, dengan habis air, maka satu bala besar ke atas kita. Kerana kita seolah kata kita tak kuasa nak hidup dengan tidak cukupnya air. Furudul wudu, di antara syarat solat, syarat nak sah sembahyang, mesti kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar dan hadas pertengahan. Apa maksud dengan hadas kecil? Hadas kecil iaitu perkara yang mewajibkan wudu. Itu nama hadas kecil. Bila berlaku dia, mesti kita kena ambil wudu. Hadas besar iaitu perkara yang mewajibkan mandi. Nama dia hadas besar, hadas akbar. Hadas besar ini dibahagi dua. Satu, hadas besar yang sangat besar, yang banyak perkara haram dengan sebab dia, seperti haid dan nifas. Itu nama hadas akbar, hadas lebih besar. Dan hadas besar ini nisbah dengan perkara yang mewajibkan mandi, besar dia. Perkara yang haram dengan sebab dia lebih banyak daripada perkara yang haram dengan sebab hadas kecil. Tetapi kalau nisbah dengan hadas akbar, dengan haid dan nifas, dia perkara yang haram dengan sebab dia tu sedikit. Nama dia hadas pertengahan, hadas awsat, hadas pertengahan, seperti janabah junub, keluar mandi, jima dan umpamanya. Itu nama hadas pertengahan. Maka seorang yang nak bersolat, seorang yang nak sembahyang, mesti kena bersih daripada najis dan bersih daripada segala ahdas, segala hadas tadi. Bila dah ada hadas kecil, nak menyucikan dia,
dengan mengambilkan wuduk. Nak menyucikan hadas besar dengan mandi tak sama. Kita keluar mandi, kita keluar haid, keluar nifas, nak menyucikan dia tak seperti menyucikan air kecil, air besar. Bila kita kencing dan berak, kita basuh kat situ ya. Basuh kat tempat najis keluar tu ya. Adapun bila kita keluar mandi, bila kita keluar haid, tak boleh nak basuh kat situ saja, tak boleh. Kena basuh keseluruhan badan. Masya Allah hukum syarak. Kalau kita keluar angin, duduk, kita berketuk, panggil berketuk juga kat sini kan? Sama. Kita keluar angin berketuk, kena basuh. Nak sembahyang kena basuh. Nak basuh macam mana ketuk kita? Ambil air basuh kat dubur, tak boleh. Dia basuh kat sini, suruh basuh kat muka, tangan, kepala, kaki. Masya Allah. Sebab apa tu? Ini mana kita jahil, kita tak tahu. Allah lebih tahu. Bila berketuk, dia ada cemar kat sini, kotor kat sini. Kotor, kena basuh kat sini. Kita nampak kotor kat sana kan? Ada. Dia kotor kat lain. Dia kotor kat lain. Itu kaedah syaraknya. Kalau kita buat berseka dengan kanak-kanak bolehlah. Sebagai untuk dia panggil kita selora yang ada faedah, yang bermakna. Selora macam mana? Anak, adik kita bila kita keluar angin, cara basuh dia macam mana? Kita tanya. Cara basuh dia. Kalau kita kencing, kita basuh kat tempat keluar kencing. Kalau kita keluar ketuk, kita nak basuh macam mana? Kita nak cuci dia macam mana? Macam mana mama? Dia kata. Cara cuci dia, inilah mengambil wuduk. Mesti kita kena pandai ambil wuduk. Itu wuduk satu daripada syurutis salah, syarat sembahyang. Miftahus salah at-tahur. Anak kunci salah ialah bersuci. Sebab itulah ulama kita dia bermula dengan ini, suci daripada najis, suci daripada hadas. Kalau kita bersolah dengan tidak belajar bersuci, artinya orang itu dia masuk ke dalam satu bilik, satu tempat dengan tidak ada anak kunci. Dia saja sangka kata dia berada di dalam bilik, dalam satu tempat, hakikat dia masih duduk di luar lagi. Dia tak buka, tak ada anak kunci sama dia. Ini saya kata tadi, ini basic. Kalau asas di dalam agama. Kalau kita tak pandai basuh berak kencing, kalau kita ambil wuduk tak pandai, maka arti orang itu tak faham agama betul-betul. Kalau rendah tetapi penting. Penting. Ini kelebihan orang mengaji, orang belajar dengan secara tadika, dengan secara pondok. Dia belajar dari asas. Belajar dari asas. Kalau kita cara belajar tinggi, tak ada dah perkara ni. Serta malu pula kita habis you nak belajar macam ni. Sebab tu kalau saya sangka kata yang kita ada di pagi ni tak ada yang habis you ni. Ada doktor hari ni? Ada? Tak ada. Doktor tak tunggu, tak belajar dah macam ni. Tak boleh belajar dah. Orang BU ada, orang ada setakat BA, MA, tak ada dah, tak payah. Walaupun dia pandai, tak pandai, dia tak boleh belajar dah. Kerana sangat-sangat rendah. Ini ajar tadika saja. Kanak-kanak yang umur 7 tahun. Untuk kanak-kanak yang umur 7 tahun. Buku ini betul-betul untuk kanak-kanak yang 7 tahun sampai 10 tahun. Kita agak kata kita umur 7 tahun lah hari ni. Kita buat kita umur 7 tahun. Mudah lah sikitnya. Baru nak belajar wuduk kan? Nak belajar basuh berak kecil ni siapa? Kanak-kanak betul lah.
Fardu wudu, rukun wudu adalah sittatun, 6 perkara. Adakah di sana di dalam hadis, di dalam Al-Quran kata rukun wudu 6 perkara? Adakah tak ada? Ha? Adakah tak ada? Tak tahu, muka kita bukan ahli dia. Tak ada. Tak ada. Tak ada di sana Rasulullah kata rukun wudu 6 perkara. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah kata rukun wudu 6 perkara. Oleh itu, belajar rukun wudu dengan kata 6 perkara adalah satu bid'ah. Satu perkara yang salah dalam agama mengikut kaedah mereka yang mengatakan kita mengerja perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikerja oleh sahabat, tidak dikerja oleh orang-orang salaf, maka dikira bid'ah dalalah. Sama sifat 20 bid'ah kerana tak diajar oleh Rasulullah, tidak diajar oleh sahabat, tidak belajar oleh sahabat, kerana tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Wudu kata 6 perkara tak ada. Alamat bali 3 perkara tak ada. Tak ada di sana. Macam mana boleh kita mari kata rukun wudu 6 perkara sedangkan tak ada? Inilah yang saya kata tadi, kitab fiqh kita adalah kesimpulan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Bila baca Al-Quran, bila kita baca hadis tajuk wudu, kita akan berjumpa kesemuanya dia bilang wajib ketika ambil wudu tak kurang daripada 6 perkara. Tentu 6 perkara ni mesti kena buat. Himpun, kita himpun. Itulah ulama fiqh diibarat dibuat ayat sebagai doktor. Dia pandai dalam memperubati masalah agama. Ijtihad. Kadang ijtihad, kadangnya bukan ijtihad. Sudah ada betul-betul dia tak panggil ijtihad, dia panggil itu nas. Yang tak ada betul-betul itulah dia faham daripada isyarat-isyarat Al-Quran, itu nama ijtihad nama dia. Ulama dia ijtihad sebagai dia merawatkan masalah agama. Masalah agama dia ambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis diibarat sebagai farmasi, sebagai kedai ubat. Dia ambil kat sana mari untuk bagi kepada orang yang mempunyai sakit, pesakit kita ni. Kita sebagai pesakit mesti kena makan ubat doktor. Tak boleh kita pergi ambil ubat sendiri. Kerana setengah-setengah ubat itu kalau kita makan dengan secara melebihi menyebab bagi mampu kita. Mampu tu bukan nak sembuh penyakit. Sebab tu kalau kita pergi pada Al-Quran dan Al-Hadis sendiri, mampulah kita. Hancur kita. Setengah ubat mesti kita menjauhikan dia daripada tangan kanak-kanak. Bila kita berumur 7 tahun seperti kita hari ini, jangan sendiri kita ambil ubat. Salah besar kita umur 7 tahun, kita ambil ubat sendiri. Kita kena pakai doktor lah. Tanya doktor, ubat ni kena guna macam mana, ubat ni kena guna macam mana. Kerana setengah-setengah ubat itu sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus, kita kena jaga sangat-sangat. Apa isyarat dia kena guna macam mana. Umumnya mesti dikaitkan, ditaksiskan. Itlaq dia mesti dikaitkan. Banyak syarat-syarat dia. Oleh itu rukun wudu 6 perkara ini doktor sudah ambil daripada pemasi dia. Pemasi dia mari cantum hipung 6 dia. Mesti kena makan 6 biji kalau nak cuci daripada kentut. Kena makan 6 biji ni. Tu mana? Mana dia 6 biji? Biji ubat. Ubat ni masing-masing. Masing-masing kena himpung cantum.
Kalau kat sana nak panggil ubat cuk, ubat satu set dia panggil, satu set dia. Ubat kena set dianya enam perkara. Satu al-awwal, yang pertama an-niyatu, niat. Niat ini guna hadis umum, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal, yakni nak sah amal dengan niat sahaja. Kalau tidak ada niat, tidak sah amalan. Sebab apa niat ni kena masuk? Kerana amalan yang sama untuk berbilang-bilang tujuan. Tidak boleh menentukan amalan yang sama pada tujuan berbilang-bilang, melainkan dengan niat saja untuk membezakannya. Kita basuh muka, masalan, umpamanya kita basuh muka. Kita basuh muka ada kala kerana kita nak menyejukkan, kita panas. Kita basuh muka ada kala nak menyucikan daripada kotoran. Kita ada kotor, debu-debu. Ada kala kita membasuhkan muka demi untuk kita nak beribadat kepada Allah, dengan untuk nak bersolat kerana kita ada hadas. Kemudian tiga tujuan kita. Ada tiga. Bila basuh muka ada tujuan kita, tiga tujuan. Maka tak boleh menentu tujuan yang tiga ini kalau tak ada niat. Bila kita basuh muka, bolehkah dikatakan dia ambil wuduk? Tak boleh juga. Dia nak menyuci daripada kotoran? Tak boleh. Yang membezanya hati dia kena kapuh. Aku nak mengambil wuduk, aku nak menyuci daripada hadas kecil. Itu jadi wuduk. Kalau dia kata aku nak menyuci daripada kotoran, nama dia menyuci pada kotoran, tak jadi wuduk. Itulah kata mesti kena masuk niat. Kalaulah satu ibadat itu satu tujuan saja, satu perbuatan itu satu tujuan saja, tak payah niat dah. Karena satu saja. Itulah makna niat satu daripada rukun ibadat. Sama ada wudu, sama ada solat, sama ada puasa, sama ada haji, ke semua ijma' ulama mesti kena niat. Cumanya beza ulama yang ramai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ibadat dia pilih. Kalau ibadat asasi, ibadat yang dimaksudkan, itu wajibnya niat. Kalau ibadat bukan asasi, ibadat sebagai jadi tangga bagi yang lain, syarat bagi yang lain, maka ibadat itu tak hajat kepada niat. Wuduk bukan asasi, wuduk ni tangga bagi sembahyang, syarat bagi sembahyang. Tak niat boleh di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab jumhur mesti kena niat, kerana dia satu ibadat. Walaupun ibadat sebagai tangga bagi yang lain, diri dia sendiri sudah jadi ibadat. Ibadat kepada Allah satu agama mesti kena niat. Mazhab jumhur adalah mu'tamad. Niat mudah saja, tak usah belajar. Jangan belajar. Kalau belajar dia jadi susah. Tak belajar hak ni baru jadi senang. Sebab kalau kita belajar ni sahaja aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala, dan kita kena menyertai, kena serentak dengan kita basuh muka. Awal-awal kita basuh muka kena serentak. Susah nak serentak. Bila basuh muka, letak air kat dahi, kena niat dalam hati sehaja. Ais tu kena sama dengan air basuh muka. Bila kena air, ais. Bila ais dulu dulu, air mari belakang, tak boleh ni, tak serentak. Itu semacam itik yang main air lah, klok pom, susah sangatnya. Bila kita belajar,
Bila kita tak belajar, senang. Senang. Macam mana? Aku nak ambil wuduk macam mana ni? Tanya tuan guru. Tuan guru kata, pergi ambil lah gitulah. Tak payah belajar, mau pergi ambil gitu. Bila dia sudah ambil, kita panggil dia tanya. Mau ambil wuduk, mau niat macam mana? Mau buat macam mana? Tahu Tok Guru, saya pergi basuh muka, saya ingat nak ambil wuduk nak boleh sembahyang ya. Ya dah tu, betul dah tu. Betul dah. Sudah. Naknya makna serta itu, nak menyertai itu, semasa kita basuh muka itu adanya niat. Tak mesti kata ais tu sama dengan setuh air. Setuh air dulu pun ais tu mari kat belakang boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Niat ni perkara yang paling mudah. Moga kita nak berjalan pun kita niat. Bukan kalau kita dek lalai, kita jenera, kita berjalan, itu baru tak ada niat. Kita nak langkah kaki, aku nak pergi ke pasar. Niat dah tu. Nama niat. Cumanya nak pergi ke pasar tak wajib niat. Pergi terus dengan jenera pun boleh. Tak apa, sampai juga ke pasar, tak ada masalah. Itu je. Tapi yang kita buat semua ada kita niatkan semua. Sudah ada niat serentak dengan niat ke semuanya. Maka niat wuduk ni, niatnya nak boleh sembahyang, niatnya menghilangkan hadas kecil, niatnya mengambil wuduk dan upama. Itu boleh tak? Mana kita sila di dalam hati kita, kita bertujuan, ada tujuan dengan hati kita, buat begini ni tujuan begini. Itu makna niat. Itu makna qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Ingat di dalam hati. Itu potongnya bahasa Melayu. Sengaja di dalam hati. Bahasa petani kata sengelaing di dalam hati. Sengelaing. Sengelaing di dalam hati. Kita sengelaing tak ada dipaksa. Itu makna sahaja. Sahaja ni mana sahaja-sahaja, tak dipaksa mana-mana orang. Kita tidak kena paksa. Kita sahaja betul-betul ya. Aku nak buat, tak ada dipaksa. Itu asal makna sahaja di dalam bahasa Melayu. Kalau kena paksa, tak panggil niat. Kita dipaksa. Kalau bahasa petani, sahaja itu kata sengelaing. Mau. Sengelaing ni mau. Ada kemahuan nak di dalam hati, kehendak di dalam hati. Kalau kita buat dengan paksa, kita tak ada mau. Dipaksa oleh yang lain. Itu makna. Al-thani, yang kedua, ghaslul wajhi, membasuhkan muka. Itu rukun wudu. Niat tak payah bergerak anggota. Basuh muka ni saja yang nampaknya. Niat ni tak nampak. Basuh muka. Maka cara membasuh muka, kita kena basuh ke semua juzuk, semua bahagian muka, suku-suku muka. Yang mana dipanggil muka, maka mesti ke semua kita kena basuh. Maka kita maklum, muka ukuran dia, sebelah panjang dia, dari tempat tumbuh rambut biasa sampai kepada penghujung tulang dagu, tulang kain. Bahasa petani panggil tulang kain. Tulang, dia tak panggil tulang. Dia panggil tulang. Tulekan. Tulekan. Itu sebelah panjang dia. Sebab tu kita seorang perempuan, bila kita tudung aurat, meletakkan kain tudung kita, kain telekung kita di bawah tulang dagu, letak kat tekak kat sini, mana terbuka aurat kita. Sebab dari penghujung tulang dagu sampai pada tekak, ini aurat nama dia. Oleh itu ketika solat, kalau kita letak kain telekung kita kat bawah dagu, kat tekak kat sini, makna kita bersolat dengan terbuka sebahagian daripada aurat, dikira solat kita tidak sah. Mesti kita kena tudung muka, tudung segala aurat, malaikat muka, iaitu kita meletakkan kain telekung kita ke atas tulang dagu. Letak di atas tulang dagu begitu.
Barulah nama kita tudung aurat. Nisbah dengan perempuan kita lelaki, senanglah alhamdulillah, kerana aurat kita di dalam solat antara pusat dan lutut saja. Bahagian atas ni tak ada masalah, tak ada problem. Tetapi di dalam keadaan begitu pun masih banyak lagi tak faham, buat tidak detail, tidak halus, faham tapi tidak halus di dalam praktiknya, tidak halus. Cuba tengok setengah-setengah daripada pemuda kita, dia bersolat pakai seluar jin. Yang dibuat nakal kata seluar hantu. Sebab jin tu pakai seluar hantu. Bila seluar hantu tu, bila kita solat, dia hantu, dia buka aurat kita. Kok punggung, dia keras. Dia baju masuk ke dalam, bila rokok nampak terus punggung tu. Maka terbukalah auratnya. Itu mana tidak halus di dalam praktik. Nak solat yang pakai seluar hantu itu kena bawa baju tak kat luar, jangan buka kat dalam. Baju yang panjang letak kat luar, barulah tudung auratnya. Begitu muka, kawasan muka, sempadan muka daripada tempat tumbuh rambut biasa, walau tak tumbuh pun kira kat biasa saja. Kalau dia tumbuh rambut kat setengah kepala, tak dikira ni. Yang daripada tempat biasa sampai setengah kepala tidak dikira muka. Tak kira, tak wajib basuh ketika ambil wuduk. Wajib basuh kat sini saja, tempat biasa tumbuh rambut saja. Itu maksudnya. Itu kalau begitu. Kalau baru saja kita baru dapat setepaket doktor, sudah setengah, sudah hilang rambut di sebahagian depan ni, tu baru dapat setepaket doktor. InsyaAllah kita semua akan dapat doktor. Tak wajib basuh. Wajib basuh tempat asal ni saja, tempat tumbuh rambut yang asal, sampai kepada penghujung tulang dagu. Pihak buka, pihak lebar di antara telinga kecil, anak telinga. Orang Melayu bila kecil dia panggil anak. Ni anak jari nama dia, sebab dia kecil. Anak berkaring, sebab dia kecil. Padahal dalam anak tu ada ibu, ada bapa. Sebab dia kecil panggil anak lah kita hanya. Kita panggil anak, anak berkaring, anak gogak. Sebab kecil-kecil kita panggil anak semua. Anak mata. Begitu cara. Dari anak telinga, dari telinga kecil ni, telinga yang kecil, daun telinga ada yang besar, ada yang kecil. Dari kecil, anak telinga yang kecil ni, dari anak telinga kanan sampai kepada anak telinga kiri. Itu sebelah lebarnya. Maka lingkungan ini dinamakan ke semua kawasan muka. Wajib menyampaikan air, wajib basuh ke semua. Di masa saya kecil-kecil, saya baru belajar umur belasan dulu, masih banyak orang kat sana, orang kat sini tak tahulah. Orang kat sini boleh jadi sudah alim lama. Sana baru je. Dulu orang-orang yang sembahyang, dia ambil wudu basuh kat depan, bahagian depan ni saja. Dahi pun tak sampai ke atas. Dia ke atas keni, mari ke bawah mulut saja. Kat tepi-tepi dia tak sampai ke air dah. Dia buat mudah-mudah. Dia tak belajar. Bukan dia tak mau belajar sangat. Di masa yang lampau 30-40 tahun dulu itu, lebih ke 40 tahun dululah, guru yang mengajar agama ni tak ramai sangat. Dan guru tu dia tak keluar. Biasa guru dia duduk kat rumah dia. Dia duduk kat rumah dia. Siapa nak belajar kena pergi kat rumah dia. Itu jadi orang ni hantu pula ada sekat tengah jalan. Dan bila nak pergi pun hantu ada sungguh. Dia mengusirkan. Tak pergi sungguh lah, tak belajar. Barangkali guru kita tu dia ambil kaedah Imam Bukhari barangkalinya. Imam Bukhari kena keluar setengah pada dia keluar mati, tak mati di Bukhara, dia mati di Samarkand. Kubur dia di Samarkand kerana pemerintah hakim di sana tak bagi duduk, tak boleh, kerana dia tak terima panggilan seruan hakim. Hakim minta
Imam Bukhari ke rumah hakim untuk ajar khusus anak-anak bagi hakim. Raja negeri kat situ. Maka Imam Bukhari kata, aku tak keluar untuk ke rumah ke tempat yang lain. Siapa nak belajar mari ke rumah aku. Itu maknanya. Maka Imam Bukhari pakai kaedah tu. Kita pun pakai kaedah itu. Siapa nak belajar mari sama aku. Imam Bukhari kerana hakim itu untuk khusus anak-anak dia. Kita keluar ada satu kebaikan yang besar. Boleh orang ramai boleh terima ilmu manfaat daripada kita. Itu cara membasuhkan muka. Al-thalith, yang ketiga, ghuslul yadain, membasuhkan dua tangan, ma'al mirfaqain, serta dua siku. Dia tangan, dia ada pakat luas, panjang. Asal tangan bermula daripada bahu sampai kepada penghujung jari. Itu nama tangan belaka. Setengah guna tangan, kehendak tangan dari hujung jari sampai kepada pergelangan. Setengahnya guna tangan dari hujung jari sampai kepada siku. Setengahnya tangan sampai kepada bahu. Itu tangan. Maka pada syarak, bila kata mengambil wuduk wajib membasuh tangan, iaitu membasuh dari hujung jari sampai kepada siku. Kerana itu nas Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kamu bila kamu nak solat, kamu mesti basuh muka dan basuh tangan kamu sehingga marafiq, sehingga segala siku-siku bagi kamu sampai kepada siku. Sebab tu Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu kata, bila tayammum, di dalam tayammum Allah tak sebut marafiq, Allah tak sebut siku. Allah kata sebut sapuh muka dan sapuh tangan. Mesti kena samalah dari hujung jari sapuh debu sampai kepada hujung siku, sampai pada siku. Sebab tayammum ganti daripada wuduk. Anggota sapuh dia sama dengan anggota basuh pada wuduk. Bila pada wuduk dari hujung jari sampai ke siku, tayammum mesti dari hujung jari sampai ke siku. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab guru dia Imam Malik kata tayammum, sapuh muka dan sapuh tangan tak payah siku, dari hujung jari sampai pergelangan saja. Senang. Mazhab Imam Malik senang. Mazhab kita lebih ihtiyat. Bila sapuh sampai ke siku, ke lengan sampai pergelangan pun kita sapuh. Mazhab kita tidak ada khilaf pada sahnya. Kalau mazhab Imam Malik ada pendapat yang kata tidak sah. Ini kata mazhab Syafi'i lebih halus, lebih ihtiyat di dalam bab ibadah. Tak boleh dah nak kata bila kita beribadat dengan mazhab Syafi'i tak boleh nak komen kata tak sah, tak boleh dah. Kerana kita sudah ambil lebih, yang tidak dikerja oleh yang lain kita kerja. Maka cukuplah, alhamdulillah. Itu mana basuh dua tangan serta dua siku. Kat sini kena komen, kena beri jagaan lah. Orang-orang perempuan ketika dia tak dapat solat ataupun setengahnya dia nak menjangukkan dia, nak melawarkan dia lomo kat kuku dia merah-merah, hitam-hitam, macam-macam lah lomo kat kuku. Bahan-bahan yang jadi dinding, jadi pelapik yang menghalangkan sampai air. Seperti semi, seperti leka, macam tu. Itu kena buang. Kalau ada itu tidak sah kerana tidak sampai air kepada anggotanya. Perkara yang menghalangkan sampai air tak boleh. Kat kuku. Kat kuku lah biasa gunanya. Selalu juga disoal, ditanya,
kalam kita ni, bila kita tulis kat tangan kita, adakah kita mesti kerana dakwah ada kat sini? Jawabnya, dakwah itu tak jadi halang pada menyampaikan air, kerana ada kat situ bukan air dia, kesan dia dah, warna, color dia, bukan diri dakwah. Dakwah sebenarnya kalau kita tempelkan dia, dia lekat kat situ hak asalnya. Sekarang sudah jadi color dia dah. Color dia ni bukan ada diri dia dah, ada warna dia saja, melekatkan ke tangan kita seperti nela yang lekat pada baju kita. Diri nela tu tak ada dah, ada warna dia, mari lekat kat baju, satu bahagian daripada baju. Itu nama dia athar, kesan. Kesan tidak menghalangkan daripada sampaikan air. Yang di dalam fiqh kata dia misal dengan dakwah, iaitu ain, diri dakwah sendiri. Dakwah sendiri yang berketul, yang beku tu. Itu yang menghalangkan daripada sampai air. Adapun cahaya dia, warna dia, color dia, itu tidak menghalangkan sampai air. Dan apa-apa yang menghalang seperti kotor-kotor yang di bawah kuku kita, mesti kena buang. Ar-rabi', yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, menyapuhkan sedikit sesuatu daripada kepala. Ini yang mazhab kita yang apa, ada tak ikhtiar, tak ambil, lebih beringat, lebih meliputi tentang wuduk, iaitu sapuh sebahagian sedikit daripada kepala. Mana-mana suku daripada kepala. Mazhab yang lain, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, rukun wuduk mesti sapuh keseluruhan kepala, semua kepala, dari dahi sampai kepada hujung. Mazhab Imam Abu Hanifah, wajib sapuh sebahagian daripada kepala, tak kurang daripada 1/4. Mesti kena 1/4 daripada kepala. Mazhab Syafi'i, satu bahagian saja, satu bahagian sedikit saja, sebiji jagung ke, sebiji padi ke, kita sapuh, cukup dah, sudah memadai. Buktinya, punca khilafnya daripada faham daripada ayat Al-Quran dan faham daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Allah kata wamsahu bi ru'usikum. Cakap dengan kata sapuhlah kamu dengan kepala kamu. Dia tak kata wamsahu ru'usakum. Sepatut dia boleh kata wamsahu ru'usakum. Sapuhlah kamu kepala kamu. Kalau begitu kena seluruh. Bila kata sapuhlah kamu dengan, seperti kita lalu dengan seorang. Adakah kita mesti lalu keseluruhannya? Kita lalu ke masjid, kita lalu semua dak masjid? Dah sebahagian ya, ke pintu dia, ke bucu dia, cukup dah nama lalu ke masjid lah tu. Tak begitu? Itu Imam Syafi'i dia halus di dalam bahasa, serta dia sendiri jadi hujah di dalam bahasa. Kalau dia bercakap tak betul, Imam Syafi'i cakap Arab tak betul, bukan dia tak betul, kita tak betul. Kena membetulkan dia. Yang dia itu sudah betul dah, kita kena faham yang dia dah. Gitu Imam Syafi'i. Kita kalau tak betul sungguh kita, salah betul-betul kita. Orang lain cakap salah, tetap salah. Imam Syafi'i dia bercakap Arab tak salah. Kita kena faham betul yang dia dah. Jadi satu bahasa dia tu ialah bahasa dah dia. Halus dia faham. Satu, ba di situ nama ba litab'id, setengah, menunjuk di atas setengah saja. Membuktikan kat situ iaitu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah ketika dia ambil wuduk, dia pakai serban. Dia ada serban. Orang kata Rasulullah tak pakai serban, tak tahulah. Hadis yang sahih Rasulullah pakai serban. Itu saya kata
kalau kita bukan doktor, jangan kita guna ubat sendiri. Guna sendiri rusaklah kita, menyebabkan kita buat pembohongan di dalam agama, buat pembohongan beberapa perkara. Wal'iyadzabillah. Kita pergi ke farmasi, kita kata farmasi ni tak ada ubat, sedangkan banyak ubat kat situ, kita tak tahu nama ubat saja, kita tak tahu nak sebut, ataupun kita tak pandai nak carinya, kita kata ubat tak ada di farmasi ini, sedangkan dakwa dia tu ahli farmasi. Masya Allah. Wal'iyadzabillah. Rasulullah ada serban, bila dia sapu kepala, dia sapu sebahagian daripada kepala, dia buka serban dia sapu, kemudian dia letak balik serban dia. Dia menyempurnakan sapu di atas serban, dia sapu pula di atas serban dia. Inilah Imam Syafi'i kata, sapu kepala ini memadai sebahagian saja, tak mesti serumah, tak semesti keseluruhannya, semuanya. Sebab Rasulullah sapu sebahagian saja, tidak semua. Dia mensempurna di atas serban. Serban bukan kepala. Serban ialah kain yang dibalut, yang dipusing di atas kepala. Itu nama serban. Faham serban? Ini bukan serban. Ini bukan serban. Ni serban yang dibalut ni. Nama serban. Kalau ambil kain pelekat balut pun, kain pelekat tu jadi serban. Kalau gitu, dari situ dipaham bahawasanya sapu kepala tidak mesti keseluruhannya. Itulah mazhab Syafi'i. Adakah Syafi'i tak pakai hadis? Adakah Syafi'i tak pakai Al-Quran? Semua inilah kata kesimpulan al-hadis, kesimpulan Al-Quran. Sebab tu mazhab Imam Ahmad, dia proses lagi supaya betul dengan hadis betul-betul. Mazhab Imam Ahmad, rukun wuduk dia tentang sapu kepala tilik ada tafsil. Sekiranya seorang itu tidak pakai serban, tidak pakai kopiah, tak ada apa di atas kepala dia, wajib menyapu ke semua keseluruhan kepala. Sekiranya ada serban, wajib sapu sebahagian dan mensempurnakan di atas serban. Itu tidak ada problem, tak ada masalah dah buat. Itu betul sangatlah. Cumanya pekahnya, adakah sah kalau kita tak sapu di atas serban? Itu tempat pekahnya. Serban adakah kepala atau bukan kepala? Cuba kita buat faham. Memanglah ke semua orang kata bila serban bukan kepala. Kalau serban kepala, senanglah. Bila seorang itu letak serban, kita katak kepala dia kat situ. Boleh kan? Maka serban bukan kepala, memang bukan kepala. Tetap, oleh itu tetap sah sebahagian, kita sapu sebahagian daripada kepala. Di dalam keadaan demikian, mazhab kita Syafi'i pun bukan sekadar itu. Dia kata sunat kita sapu ke semua kepala. Oleh itu, cara praktiknya kita kena beramal dengan yang sunat itu. Kita kena sapu ke semua kepala kita supaya ibadat kita itu terkeluar daripada khilaf ulama pada sahnya. Bila kita sapu kepala ke semua, ibadat kita ittifaq ijma' ulama kata sah. Itu yang lebih patut kita praktiknya. Jangan kita mengerja hak yang paling rendah. Yang paling rendah kita sentuh saja kepala, cukup memadai. Itu mana mashu syai'in minar ra'si, sapu sesuatu setengah daripada kepala. Al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlain, membasuh dua kaki, ilal ka'bain, hingga sampai kepada mata kaki. Dua tulang kaki tu, ada dua tulang yang jadi bonggol tu, itu nama ka'bain. Dua mata kaki, dua buku lali. Katalah bukan basuh dari sebelah atas kura kat bawah
Dah, daripada hujung kaki terus sampai kepada mata kaki. Itu mesti kena basuh ke semuanya. Apa-apa yang menghalangkan sampai air, mesti menghilangkan dia, wajib menghilangkan dia. As-sadis, yang keenam, at-tartibu, tertib. Mengerjakan dia dengan secara teratur, peraturan tersebut. Yang pertama kita mesti buat dulu, yang kedua kita letak di tempat dia yang kedua, yang ketiga kita letak di tempat yang ketiga. Tak boleh kita nak mesusahkan, kita nak menyelangikan. Kita buat yang pertama, kita langkah buat yang ketiga, sudah yang ketiga kita buat yang keempat, kemudian kembali pada yang kedua. Tak boleh begitu. Mesti kita kena basuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kalau kita ambil air wuduk, kita basuh muka, kemudian kita basuh kaki, kita sapuh kepala, kita basuh tangan, tak memadai. Untuk nak proses untuk memadai dia kena buat macam mana? Sudah basuh muka, basuh kaki, sapuh kepala, basuh tangan. Kita kena mengulangi semula ke wuduk tu? Basuh muka semula dah, tak payah. Sebab muka kita sudah basuh, tangan kita sudah basuh. Hak kita kena mengulangi kepala dan kaki. Sebab kita basuh kepala dan kaki bukan di tempatnya, dengan tidak tertib. Tangan sudah di tempat dia dah, kita basuh sesudah basuh muka dah. Itu. Pada tertibnya, kita bila ada satu perkara yang menghalangkan sampai air. Misalnya di tangan kita, di kuku kita ada perkara yang menghalangkan sampai air. Kita sudah ambil wuduk, sudah sembahyang, tengok-tengok, ada perkara yang menghalangkan sampai air. Nak buat macam mana cara nak prosesnya? Kita kena buangkan perkara yang menghalangkan sampai air, dan kita ambil air basuh kat situ, kat tempat perkara yang menghalang, bukan ke semua tangan, kat situ saja yang tak sahnya. Dengan niat baru, dengan niat mengambil wuduk. Sebab sudah hilang putus mualat antara dulu. Sudah tu wuduk kita sah ke tak sah tu? Boleh pergi sembahyang ke? Boleh pergi sembahyang? Tak boleh lagi. Tak sah lagi. Mesti sesudah daripada kita membasuhkan tempat yang menghalangkan sampai air itu, kita kena buat mengikut tertib. Kita kena sambung hak selepas daripada itu. Kalau kat tangan, mesti kita sapuh kepala semula dan kita basuh kaki semula. Bukan kata basuh kat situ cukup dah, kerana kat situ saja tak sampai air. Dah, tak boleh. Kerana maknanya kita sapuh kepala tadi, kita buat sebelum daripada sempurna kita basuh tangan. Makna tidak ada tertib nama dia. Nak sapuh kepala mesti kemudian daripada basuh tangan. Sekarang kita basuh tangan tak sempurna, kepala tidak dibilang basuh, tidak dibilang sapuh. Mesti kita mengulangikan sapuhnya. Itu faedah kita faham makna tertib. Tak seperti kalau kita mandi wajib, mandi haid, mandi junub. Kalau nyata kata ada satu tempat tak meratai, tak sampai air, kita buang perkara yang menghalangkan sampai air itu, kita basuh kat situ cukup. Kerana mandi tidak syarat tertib. Kita nak mandi kat mana-mana dulu pun boleh. Bila kat situ basuh cukup lah. Ambil air sebahagian sikit, kita basuh di bahagian itu cukup. Sudah. Dengan niatnya mandi wajib, basuh wajib, menghilangkan hadas besar dan umpamanya. Itu pada kita belajar tertib. Begitu juga kalau solat. Solat begitu juga. Solat kena tertib. Kalau kita tak rokok, kita sujud, tinggal rokok, kita tak sujud, kita tinggal rokok, kita sujud. Nyatanya bila bangun baca Fatihah, aku tak rokok, kita nak buat macam mana? Kita kena rokok lah. Kita rokok, kemudian kita i'tidal, kemudian sujud. Sujud tak payah sebab kita sujud dah. Kau begitu? Tak boleh sujud tadi, kena tak kira kerana dia tak syarat sujud, kena lepas i'tidal. Tadi kita sujud belum i'tidal, kena sujud semula lah.
Jangan kita kira ni tak pekak, sujud dah, tak payah sujud lah, batal semaya. Tak boleh. Hak tadi tidak terbilang, tidak dikira. Potong, cancel yang tadi, kosong saja. Buat itu tidak dikira pada syarak nama dia. Kita kira sebab aku sujud dah. Sujud apa pula kali yang kedua? Itu kita kira. Itu kita mesti kena ingat hujung ke hujung syar'an, sujud pada syarak. Sujud pada syarak mesti dia kemudian daripada i'tidal. Tu kita kena faham kat situ. Jangan tak faham banyak. Cuba kita tengok. Tak tahulah apa nak kata. Maaflah saya nak sentuh untuk kita boleh faham dan kita boleh sampai kepada orang yang lain. Misalnya contohnya kita kata saudara kita yang bersembah, yang ada uzur, yang sembahyang di atas kursi. Dia buat tu dengan dia pakai kaedah mana, dia belajar kat mana orang sembahyang atas kursi. Siapa yang memberi fatwa kepada mereka? Kan dia kira sendiri. Orang sembahyang atas kursi, bila dia rokok di atas kursi, sujud di atas kursi. Sedangkan rukun sujud mesti kena hadap anggota yang 7. Kena tangan, lutut, kaki, kepala. Bolehkah dia sujud di atas kursi? Boleh. Kita tak boleh berdiri, tak kuasa berdiri. Yang diberi kemaafan kepada kita untuk tinggal berdiri saja, sujud tak beri kemaafan. Kita diberi lesen untuk tinggal berdiri. Tiba-tiba kita ambil lesen itu, guna habis semuanya. Kita diberi lesen untuk bawa motosikal, kita bawa habis apa kepada kereta, lori pun kita bawa. Tak boleh, salah. Tak cukup lah, tak cukup. Sebab tu saudara kita yang semaya di atas kursi, kalau dia kuasa sujud, wajib dia turun sujud, ataupun dia sembahyang di bawah terus, tak payah kursi, dia duduk kat bawah terus. Tapi nak moden sikit je, semaya atas kursi. Semaya atas kursi tu moden lah tu. Moden. Moden tu apa? Moden tu bahasa Arab. Maut din, mati agama. Moden tu mati agama. Agama mapui. Sebab tu moden ni jangan guna, mati agama. Kita tak pasti moden tak moden, kitanya nak betul dengan agama. Tu yang penting bagi kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sudah jam 8 kurang lagi 5 minit lebih kurang. Nampaknya dek minta suruh berhenti dah kan. Sudah saya rasa nak makan pagi dan ada kerja kan. Hanya sudah 8. Begitu saja yang saya boleh sampaikan pada pagi yang barakah ini. Apa yang saya sampaikan yang baik itu adalah taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita sebagai manfaat yang banyak, dan kita harap Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kita ke jalan yang diredai olehnya, kepada jalan yang menyebabkan kita dapat keredaannya selama-lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaika natawakkalu wa ilaika an-nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah.
Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan Guru, ada dua persoalan juga. Boleh? Ya. Pertama tentang Guru tadi yang meratakan air surut muka tadi. Sekiranya di muka itu, kita di muka ni ada jenis banyak bulu kan. Ada bulu tadi panggil ramam, wajiban, khadan, lehia. Ya. Okay, jadi adakah bulu tersebut perlu diratakan sekali pada kawasan muka? Soalan pertama. Yang kedua, sekiranya ada yang memiliki bulu yang sangat tebal sehingga kan air susah untuk sampai ke kawasan muka dia. Macam mana? Mana bulu di dalam kawasan muka, adakah wajib kita menyampaikan air seluruhnya ke semuanya? Jawabnya, bulu yang ada di dalam kawasan muka tadi wajib kita menyampaikan air ke seluruhnya, ke semuanya, di luarnya dan di dalamnya dan di celah-celahnya. Di antara-antaranya wajib ke semuanya, kecuali satu saja, janggut bagi lelaki yang tebal. Itu tidak wajib kita menyampaikan air kepada panggalnya dan celah-celahnya. Hanya kita menyampaikan air ke sebelah luarnya sahaja. Itu saja. Kalau bulu kening dia, janggut misai dia tebal, maka kesemuanya wajib menyampaikan air ke semuanya. Ke semua. Itu nisbah dengan bulu semualah, bulu yang ada pada tangan, bulu yang ada pada kaki, ke semua. Kalau perempuan ada janggut tebal, wajib menyampaikan ke semua. Wajib menyampaikan semua. Lelaki saja. Serta perempuan, kalau dia ada janggut pun disuruh dia buang, ditutup di atas dia buang, kerana tak boleh dia nak menyerupai dengan lelaki. Kita lelaki elok dan baik sangat kita taruh janggutnya, kerana itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa nak jaga kemudaannya, siapa nak jaga supaya sepanjang muda dia, tak cepat sangat tua dia, simpanlah janggut. Siapa cukur janggut, sungguh pun hari cukur tu nampak muda. Lepas pada cukur tu, dia tambah tua 3-4 hari lebih pada tu. Buktinya tengok saya. Saya umur berapa? Sekarang kalau ditanya baru umur 30. Yang sebenarnya umur 60 dah. Kurang 6 tahun lagi je. Maknanya kerana saya taruh janggut semenjak pada saya umur kecil lagi. Umur 19, 20 tu sudah ada janggut. Alhamdulillah. Maknanya orang buat kaji sains dia hari ni begitu. Janggut ni dia boleh menjagakan basahan muka kita. Basahan tak kering, basahan muka kita masih dia ada simpang taruh. Itu makna kita tua-tua ni muka kita ni bergedu, hilang-hilang air, tua lah kita aja. Kalau terik gitu tak ada masalah. Sebab tu orang nak muda balik dia pergi jahit-jahit untuk berterik semula, jadi muda balik. Sebab tu alat untuk muda muka kita simpankan janggut ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dia tak tanya soalan, dia tanya. Baik, kalau tak ada